banyak orang tanya juga, orang tanya saya kenapa teringin sangat Anwar ni, kenapa rakyat pertama sekali reformis lah ya, penyokong-penyokong ni kata kenapa terlalu taksub kepada Anwar. Banyak orang tanya. Okey, jadi kita ni nak kena faham begini. Kita tidak pernah diajar untuk taksub. Tok Guru ni Aziz pun sama. Kalau kita lihat cara dia, kalau dia di depan Anwar, dia pernah memberi penghargaan kepada Anwar. Ya, betul. Dia bertanya macam mana Anwar dikenakan fitnah, kemudian dikenakan pelbagai penindasan, kezaliman oleh kerajaan BN masa itu. Tapi Tok Guru ni Aziz dia kata apa? Dia kata kita berharap seorang Perdana Menteri seperti Anwar ini, sebab dia dah melalui kesusahan, kesengsaraan, dan dia boleh elak kalau dia nak terima offer daripada UMNO masa itu, bukan sekarang. Jadi kalau walaupun cuba nak belit-belit kononnya Anwar terhege-hege nak dapatkan sokongan UMNO, kita nak beritahu kepada walaupun PAS ke walaupun siapa pun, kita nak beritahu mereka Anwar dapat offer untuk kerjasama dengan UMNO ni bukan sekarang, 10 tahun dulu. Jadi tak timbul masalah. Apa yang menjadi masalahnya? Yang jelasnya Anwar apabila mempunyai pendirian yang tegas, sebab itu Tok Guru ni Aziz kata, apabila Anwar mempunyai pendirian yang tegas, dia sepatutnya akan menjadi contoh Perdana Menteri yang terbaik. Kerana dia takkan buat lagi dah. Dia takkan nindas lagi siapa macam mana yang berlaku pada Mei. Dan juga Abid Liu. Abid Liu dia bagi tempoh 24 jam. 48 jam. Yes, keluar daripada Kelantan. Tak boleh komplain ke. Jadi, hal yang seperti ini. Jadi kalau Tok Guru ni Aziz sendiri telah almarhum, ya, Allah yarham, telah memberikan ucapan yang cukup ikhlas, mengatakan bahawa Anwar kalau dia menjadi Perdana Menteri, dia akan menjadi Perdana Menteri yang terbaik sebab dia pernah berkorban segala-galanya untuk rakyat. Jadi kalau ada orang tanya yang kita ni taksub sangat kepada Anwar Ibrahim itu kenapa? Sebab itu Tok Guru ni Aziz sendiri mengungkapkan hal yang sama, seorang Tok Guru yang sangat dihormati oleh rakyat, apatah lagi kita. Itu yang pertama. Saya nak jawab ini banyak sangat soalan. Yang kedua, Erdogan ini sebelum jadi sekarang jadi presiden, sebelum itu dia Perdana Menteri, dia naik tahap ya. Beliau juga adalah seorang yang sangat tegas dengan rakyat. Soal kebajikan rakyat dan sebagainya sangat tegas. Dan beliau sanggup masuk penjara pun kerana membela rakyat. Iaitu Erdogan. Tuan-tuan, saya ulangkan berkali-kali ini supaya tuan-tuan yang masih lagi ragu-ragu tentang pentingnya seorang pemimpin yang baik itu, sebab baru ini Erdogan mengumumkan selepas kejadian gempa bumi di Turki, Erdogan kata kita kena buat rumah untuk rakyat. Bukan sikit, bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 3,000, 70,000 rumah bagi free kepada rakyat. Okey, saya minta sekiranya Anwar Ibrahim naik. Kemarin saya pergi ke Nuri sepupu saya di Parit. Tiba-tiba dia bomba. Tiba-tiba dia dengar suara saya, dia datang kat saya. Pak Mus ke? Ya, dia cerita. Tahun ketika Anwar Ibrahim jadi dia ceritalah, dia jadi Menteri Keuangan. Dia kata, saya teringat sampai sekarang sebab jasa Anwar Ibrahim, iaitu ketika itu ada beberapa pihak bomba yang bertugas dan diberikan 10,000 kerana ada pengorbanan mereka. Dan sebenarnya yang ini yang ditakutkan oleh kelompok-kelompok elit politikus, kita kata. Sebab elit politikus ini dia bekerjasama dengan kapitalis. Ya. Siapa itu kapitalis? Kapitalis itu adalah pemilik-pemilik modal yang akan melabur tetapi tidak pernah fikir rugi. Sebab dia maksimumkan keuntungan. Itulah namanya kapitalis. Dan siapa juga yang
yang berfikiran seperti itu, tak kira dia UMNO, dia PAS, dia apa parti pun, kalau cara fikir dia, yang penting aku untung. Yang penting kroni aku untung. Yang penting anak beranak, bini aku semua untung. Itu kapitalis. Walaupun serban besar mana ke, jubah ke apa semua, dia tak kira. Ya, tak kira. Itu namanya kapitalis. Dan siapakah yang untung, yang diuntungkan ni tuan-tuan? Inilah pokoknya. Mereka sanggup gadaikan prinsip. Mereka kata, okey, kalau orang tanya, kenapa yang Anwar? Yes, sebabnya kalau Anwar naik, sudah pastilah puak-puak kapitalis yang mengambil untung sebanyak-banyak ni dari rakyat, dari jerit payahnya rakyat, sudah pastilah mereka akan sakit. Mereka akan sakit sebab Anwar sudah pasti akan memberi arahan-arahan terhadap kelompok-kelompok yang pernah merampas rakyat, harta rakyat, ya, segala bentuknya ini. Ini salah satu daripada sebab. Dan kita perlu lihat hal yang ketiga. Rakyat Malaysia perlu lihat contoh seorang Perdana Menteri yang terbaik. Kita tak ada peluang. Dah berapa puluh tahun ni, tak ada peluang lagi. Saya nak tanya, pernahkah Perdana Menteri yang sebelum ni, dia pergi masjid, dia boleh naik atas member, bumbang, bagi khutbah? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau ada, ini Anwar Ibrahim. Sebab itu saya berpesan juga kepada pimpinan-pimpinan yang pelapis kepada Anwar Ibrahim juga. Buatlah persediaan seperti Anwar. Ya, kita perlukan pemimpin seperti Anwar. Yang mana kalau pergi ke suasana forum antarabangsa bercakap tentang ekonomi, dia boleh bercakap dengan baik soal ekonomi. Kalau cakap tentang rakyat, tentang sosial, tentang masyarakat, dia boleh bercakap juga. Pergi ke masjid, dia boleh cakap tentang Islam dengan baik. Dan kita, kalau katakan Anwar yang 70 lebih tahun umurnya, dan sudah pastilah 70 tahun lebih ini sebenarnya sudah masuk ke inilah, ya, warga emas lah. Tetapi siapa selepas Anwar? Betul? Siapa selepas Anwar? Jadi sebab itu saya kata, daripada berebut ini nak melompat sana, melompat sini, lompat. Lepas tu ada orang tanya, pasal apa Azmin? Oh, apa Anwar Azmin tak boleh ikut? Memanglah sebab itu dia lompat. Kalau dia boleh buat macam Anwar, tentu dia stay dengan Anwar. Azmin suruh dia baca khutbah. Boleh. Jangan bukan menghina. Macam khutbah lain lah.